Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya, taufik dan hidayah daripadanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita untuk bersama-sama pada malam ini dalam pengajian kita, pengajian kitab Riyadhus Shalihin susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masih lagi dalam bab kelebihan wuduk. Kelebihan wuduk. Kalau dalam buku ni pada muka surat yang ke-50. Muka surat yang ke-50, kita nak sambung hadis yang kita daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang mana pada bulan yang lalu kita dah bincangkan sebahagian isi kandungannya. Dan insya-Allah pada hari ini kita nak sambunglah untuk kita habiskan hadis tersebut sebelum kita masuk ke dalam hadis yang seterusnya. Kita baca dahulu hadis tersebut pada muka surat 50. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Mahukah aku tunjukkan kepada kamu amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan atau memadamkan dosa-dosa kamu. Wa yarfa'u bihid darajat, dan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan kamu dengan amalan-amalan tersebut. Qalu, maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Pasti, benar, pasti kami nak wahai Rasulullah. Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu'i 'alal makarih. Menyempurnakan wuduk dalam keadaan yang kamu sukar, dalam keadaan yang tidak disukai. Dan kita telah bincangkan perkara ini pada bulan lalu, iaitu kita sempurnakan wuduk dalam saat-saat yang kita tak suka nak buat. Mungkin ketika cuaca sejuk sangat dan semisalnya. Wa kathratul khuta ilal masajid. Wa kathratul khuta ilal masajid. Dan membanyakkan langkah ke masjid. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung huraian pada bahagian ni. Wa kathratul khuta ilal masajid, membanyakkan langkah ke masjid. Wa intizarus salati ba'da salah, dan menunggu solat selepas solat. Fadzalikumur ribat. Fadzalikumur ribat, dan itulah ribat. Itulah ribat. Dalam terjemahan ni diterjemahkan ar-ribat ini dengan maksud ikatan. Jadi insya-Allah pada malam ni kita nak tengoklah apakah yang dimaksudkan dengan membanyakkan langkah ke masjid, apa yang dimaksudkan dengan menunggu solat, dan apa pula yang dimaksudkan fadzalikumur ribat. Itulah ribat, itulah ribat. Jadi kita lihat yang pertama berkaitan membanyakkan langkah ke masjid. Membanyakkan langkah ke masjid. Yang dimaksudkan dengan membanyakkan langkah ke masjid antaranya ialah banyaknya langkah itu kerana jauhnya rumah ataupun kediaman kita daripada masjid. Kalau kita baca dalam Riyadhus Shalihin, dalam bab fadilat pergi ke masjid, ada diceritakan sebuah hadis berkaitan sahabat yang dia suka rumah dia jauh daripada masjid. Kita kalau boleh nak rumah kita dekat dengan masjid, supaya dekatlah mudah pergi masjid. Tetapi ada sahabat dia suka sebab dia begitu tu sampailah kat Nabi SAW, Nabi SAW suruh begitu eloklah rumah dia di masjid. Lebih kurang masuk cerita macam tu. Sebab bila makin jauh, makin banyaklah langkah dia ke masjid, makin banyaklah pahala dia. Sebab setiap langkah ke masjid itu akan diangkat darjat dan dihapuskan dosa. Jadi banyaknya langkah ke masjid itu boleh difahami dengan pertama, jauhnya jarak perjalanan ke masjid. Yang kedua, dia membawa maksud kerapnya orang itu pergi ke masjid. Bila banyak kali kita kerap ke masjid,
kita usaha setiap kali solat 5 waktu kita pergi ke masjid, maka banyaklah langkah kita ke masjid. Jadi misalnya kita lihat dalam huraian Imam Al-Kashmiri, Anwar Al-Kashmiri dalam Al-Arfus Syazi, dia kata maksud membanyakkan langkah ke masjid itu al-iltizam hudurul masjid. Iltizam huduril masjid. Seseorang itu beriltizam, melazimi, sentiasa untuk hadirkan diri dia ke masjid. Bukanlah bermaksud, disebut kat sini, bukanlah bermaksud seseorang itu dia mengecilkan langkah dia. Maksud mengecilkan langkah tu sebab apa? Sebab dia nak bagi langkah dia banyak ke masjid. Jadi kata Imam Al-Kashmiri, dia kata bukanlah bermaksud seseorang tu dia mengecilkan langkah kaki dia sampai banyak langkahan dia ke masjid. Contoh, ada seseorang tu rumah dia, dua orang tu rumah dia 100 meter dari masjid. Kalau ikutkan samalah jarak dia. Jadi ada orang ni dia nak bagi langkah dia banyak ke masjid, dia tak jalan macam biasa. Dia sikit kecil je langkah dia. Jadi itu kata Imam Al-Kashmiri, itu adalah satu salah faham lah. Bukan maksudnya mengecilkan langkahan ke masjid. Sebagaimana kata beliau, sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian manusia. Sebab apa dia lihat hadis ini pada zahir dia lah, banyaknya langkah ke masjid. Sedangkan sebenarnya kalau kita baca seimbas lalu pun kita faham lah maksud dia. Maksudnya banyak kali ke masjid atau jarak jauh ke masjid. Jadi banyaknya langkah ke masjid itu dapat kita perolehi apabila kita orang yang sentiasa melazimi masjid, sentiasa berusaha nak pergi masjid, solat berjemaah. Okey, jadi dah selesailah tentang membanyakkan langkah ke masjid, iaitu kerap ke masjid dan jauhnya jarak dari masjid. Yang kedua, wantizarus salati ba'da salah, menunggu solat selepas solat yang telah didirikan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan menunggu solat? Imam Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi, syarah kepada Sahih Sunan Tirmizi, dia menyatakan menunggu solat ini boleh difahami pertama dengan menunggu waktu solat. Yang kedua, menunggu jemaah untuk mendirikan solat. Kedua-duanya itu difahami dengan maksud menunggu solat. Misalnya bila kita datang ke masjid. Kita datang ke masjid, solat jemaah belum didirikan. Kita datang awal misalnya. Kita datang awal, solat sunat tahiyatul masjid. Kita dapatlah solat sunat qabliyah dan semisalnya. Ataupun mungkin belum azan lagi, kita duduk tunggu. Kat situ saja menunggu untuk dapat solat jemaah tu pun dah dapat pahala. Pahala menunggu solat. Dan termasuk juga ialah orang yang hati dia terikat dengan solat. Maksudnya walaupun selesai solat fardu, hati dia tak sabar-sabar nak solat fardu yang seterusnya. Disebutkan oleh Imam Al-Barakfuri, yakni iza shalla bil jamaah au munfarida, iaitu apabila dia solat secara berjemaah atau bersendirian. Thumma yantaziru salatan ukhra, kemudian dia menunggu solat yang lain. Wa yu'alliku fikrahu biha, dan terikatnya fikirannya dengan solat. Dia tak sabar-sabar nak tunggu solat. Walaupun mungkin selepas solat Zuhur misalnya, hari bekerja kan. Hari bekerja, habis solat kita masuklah kerja, dah masuk habis waktu rehat. Tetapi fikiran kita dah fikir dah, okey, nanti waktu asar nak solat kat mana? Waktu asar okey nak solat kat surau office lah misalnya. Habis waktu kerja pukul 5 nanti pergi surau solat. Ataupun mungkin waktu fikir itu, mungkin waktu asar ni nak solat kat pertengahan jalan. Otak kita dah fikir dah tentang solat. Nak menunjukkan bagaimana solat tu tak pernah luput daripada fikiran kita. Dia berada dalam perancangan jadual kehidupan kita. Bukannya solat tu bila ada masa je. Jadi orang yang solat ini ada dalam jadual kehidupan dia, bila dia buat satu perancangan, atau orang kata buat tentative program, solat tu mesti ada dalam agenda dia. Macam mana solat ni? Solat ni bila? Kita nak memang solat awal waktu ke? Atau sebab ada keperluan kita nak lewatkan sikit ke bagi semua boleh jemaah ke apa dan semisalnya. Tapi maksudnya ketika dia letak tentatif tu, solat ada dalam agenda dia.
Bukannya kita atur program buat semua, okey, buat ni, berhenti rehat, tapi solat tak ada. Solat masing-masing punya. Itu menunjukkan apa yang ada dalam mindset kita sebenarnya. Bila kita tak letak solat dalam jadual waktu, memanglah semua orang bertanggungjawab untuk diri dia, untuk solat bila dan semisalnya. Tapi sebagai seorang Muslim, bila kita atur program, atur tentatif jadual tu, kita kena letak yang terbaik. Okey, solat macam mana? Kalau yang terbaik dapat solat awal waktu. Tapi kalau mungkin kita nak cepatkan habis program, okey, kita letak terus dalam jadual. Okey, solat semua akan solat jemaah lepas habis program ni. Mungkin program habis 5.30 kan. Jadi kalau berhenti pukul 4.45 nanti orang terpaksa balik lambat dan semisalnya tu nak mula balik lepas tu setengah jam je. Jadi dilewatkan sikit solat asar. Tapi letak dalam jadual tu. Tak adalah orang yang tahu bila nak solat ni, bila nak solat ni. Dan bila dah diletakkan contoh dalam tentatif program kita tu, pukul 5.30 habis solat berjemaah. Maka kita kena sebagai penganjur program kena betul-betul patuhlah. Janganlah yang penting okey, presentation ni kena gempak lebih waktu sampai solat lewat. Sedangkan dah letak dah jadual solat pada pukul sekian-sekian. Jadi orang yang menunggu solat ni, selain daripada tindakan dia duduk, contoh dia datang awal ke masjid, termasuk juga bila fikirannya terikat dengan solat. Sebab tu disebutkan di sini, wa yu'alliqu fikrahu biha bi ayyajlisa fil majlis au fi baiti. Dia duduk kat mana-mana, dia duduk kat satu majlis ke atau kat rumah ke, yantaziruha, dia menunggu solat, au yakunu fi syughlihi wa qalbuhu mu'allaqun biha, ataupun dia berada dalam keadaan sibuk bekerja. Kita hari bekerja kan tuan, habis zuhur mana ada nak duduk kat surau pula tunggu solat. Tetapi dalam keadaan kesibukan itu, tidak pernahlah solat itu luput daripada fikirannya. Jadi kita kena usaha agar solat ni sentiasa ada dalam fikiran kita. Kita tak mampu nak tunggu solat secara fizikal. Jadi biarlah kita tunggu solat dengan hati dan fikiran kita. Bukanlah maksud hati dan fikiran kita ni 24 jam fikir tentang solat. Tapi maksudnya benda tu ada dalam fikiran kita. Kita dah plan. Bila? Jangan sampai kita rancang semua sesuatu. Alamak, bila kita nak solat ni? Bila nak solat ni? Sampai solat dah hujung waktu, habis waktu. Itu na'udzubillah min zalik. Sebagai seorang Muslim, benda yang paling penting pada kita lepas syahadah ialah solat. Nabi SAW bila utus Muaz bin Jabal ke Yaman, pertama disuruh ajar syahadah. Lepas orang dah terima, apa dia? Solat. Itu benda yang penting. Jadi jangan sampai kita rasa ada benda yang lagi penting daripada solat. Kata Imam Al-Kashmiri, dia kata telah sabit daripada perbuatan generasi salaf, mereka ni akan keluar lepas mendirikan solat fardu. Maksudnya mereka bukanlah generasi salaf, salafus soleh, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Mereka bukanlah orang yang 24 jam duduk masjid. Mereka ni lepas solat, mereka keluarlah uruskan urusan mereka. Jadi disebutkan oleh sebagian ulama', kata Imam Al-Kashmiri, sesungguhnya orang yang keluar daripada masjid selepas mendirikan solat, dalam keadaan hatinya terikat dengan masjid seperti orang yang sedang mendirikan solat. Jadi hadis ni merujuk pada orang yang keluar masjid tapi hati dia nak kembali ke masjid. Dia dah fikir nak solat jemaah dan semisalnya. Ada orang tuan-tuan, dia solat jemaah tak termasuk dalam agenda kehidupan dia. Solat jemaah ni bila free. Solat jemaah ni bila ada masa lapang. Ya, kita tahu memang ada keadaan, terutama bila hari kerja, kita tak dapat nak solat. Khususnya lah ada waktu, solat asar lah misalnya. Kita tak dapat nak solat kat masjid. Sebab waktu tu bukan waktu rehat, waktu kerja, tak apalah. Tapi kita boleh solat jemaah dekat office, dekat surau dan semisalnya. Tapi hati kita mesti ada keterikatan dengan masjid dan solat. Lalu kata Imam Al-Kashmiri, dia kata perkataan para ulama' tadi yang menyatakan orang yang keluar daripada masjid tapi hati dia masih lagi rindu nak solat jemaah, nak solat fardu, ia semisal dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang menceritakan tentang 7 golongan yang berada di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Yang mana salah satu orang tersebut daripada 7 orang tersebut
ialah orang yang hati dia terikat dengan masjid. Hati dia sentiasa terikat fikir tentang masjid. Kita tengok sikit hadis tersebut. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zillu. Kata Nabi SAW, ada 7 golongan yang mana dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bawah naungannya pada hari yang mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Siapa yang pertama? Al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Wa syabun nasha'a bi'ibadatillah. Yang kedua, anak muda yang membesar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dikhususkan kepada anak muda? Sebab orang muda ni masa dia enjoy lah biasanya, kan? Dia relax, tak ada apa nak fikir. Kalau tengok pelajar-pelajar universiti, relax lah. Dia tak ada apa-apa komitmen. Tak ada keluarga. Kalau yang dah kahwin, mungkin dia ada komitmen. Tapi yang belum kahwin lagi, kalau yang belajar kat universiti ke, kat college ke, dia relax. Kalau yang rajin belajar, Alhamdulillah lah. Tapi dia relax, enjoy. Orang kata enjoy kehidupan waktu tu, kehidupan muda. Jadi bila macam tu, sangat sukar lah nak ditemui anak-anak muda yang kehidupannya membesar dengan beribadah pada Allah. Dia fokus diri dia beribadah pada Allah. Nak banyakkan ibadah pada Allah. Orang biasa nak banyakkan ibadah pada Allah ni bila dah tua lah. Baguslah macam tu. Tapi bila anak muda yang ada sifat sedemikian, maka lebih besar lah kedudukan dia. Jadi pertama tadi imam yang adil. 7 orang dapat naungan Allah. Pemimpin yang adil. Anak muda yang menghabiskan hidup dia dengan beribadah pada Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Dan seorang lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Seorang lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Mungkin ada orang tanya, macam mana dengan perempuan ustaz? Hadisnya sebab laki-laki. Sebab hukum masjid ni adalah hukum yang, kalau kita lihat, siapa yang diberatkan, digesa untuk pergi ke masjid? Lelaki. Lelaki. Sebab itu sampai Nabi SAW dalam hadis berkaitan orang yang tak pergi solat jemaah, kata Nabi, lebih kurang maksudnya, kalau tak kerana ada kanak-kanak dan wanita, nescaya Nabi SAW nak bakar rumah orang lelaki yang tak pergi masjid. Nak menunjukkan bahawa gesaan pergi ke masjid ni difokuskan kepada kaum lelaki. Adapun kaum wanita, banyak hadis yang saling kuat menguatkan antara satu sama lain menunjukkan afdal solat mereka di rumah mereka. Afdal solat mereka di rumah mereka. Tetapi adakah dilarang daripada mereka pergi ke masjid? Tak dilarang. Bahkan Nabi SAW larang seseorang daripada melarang wanita ke masjid. Kata Nabi SAW yang bermaksud, jangan kamu halang hamba-hamba wanita Allah daripada pergi ke masjid. Jadi Nabi SAW melarang. Walaupun Nabi SAW sendiri kata tempat yang paling afdal untuk wanita solat dia di rumah, tetapi Nabi SAW juga melarang daripada kita halang wanita ke masjid. Selagi mana pakaian dia menutup aurat, dia patuh syariat, pergilah. Para ulama yang menghuraikan hadis ini juga, misalnya Syekh Muqbil dan semisalnya, mereka menyatakan memang pada asalnya wanita solat di rumah afdal. Tetapi ada situasi-situasi yang mungkin berubah. Kita bagi contoh, misalnya kalau seorang wanita tu mualaf, dia baru masuk Islam. Kalau dia solat seorang-seorang kat rumah, mungkin dia takut disilap ke. Dia baru masuk Islam kan, dia tak cekap lagi solat. Jadi dengan dia solat kat masjid, dia dapat ikut imam. Dia dapat lebih mudahlah dia solat, dia ikut je pergerakan imam. Sebab dia baru belajar. Begitu juga kadang-kadang dekat masjid ada majlis-majlis ilmu dan semisalnya. Jadi begitulah para ulama kata, hukum asal memang wanita afdal solat kat rumah. Cuma kalau mereka nampak contoh, ada keadaan-keadaan kalau mereka stay kat rumah tu menyebabkan mereka macam orang kata malas dan semisalnya. Kat rumah macam-macam tuan-tuan. Ada TV dan semisalnya. Lepas tu bila kat rumah tu nak solat kan, tiba-tiba macam-macam lah. Ada benda-benda lain yang mengganggu. Jadi kadang-kadang keadaan tu berubah.
keadaan tu berubah. Jadi sebab tu wanita, tak adalah hadis tersebut wanita yang terikat hati dengan masjid, sebab pada asalnya gesaan ke masjid itu adalah untuk kaum lelaki. Jadi memang dalam Islam hukum hakam berbeza-beza. Ada kelompok manusia hari ni kalau boleh dia nak semua sama je. Nak semua-sama, tak boleh kita bezakan laki dan perempuan di sisi Allah sama. Betul, laki dan perempuan di sisi Allah SWT sama. Yang paling mulia, inna akramakum indallah atqakum, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa di kalangan kamu. Dan yang paling bertakwa di kalangan kamu itu ialah yang menunaikan tanggungjawab yang Allah berikan. Wanita ada tanggungjawab mereka, lelaki ada tanggungjawab mereka dan semisalnya. Tak boleh lelaki kata, oh, tak adil lah Allah bagi perempuan tak payah pergi masjid. Tak boleh cakap macam tu. Allah bagi kewajipan masing-masing. Sebab Allah yang cipta kita, jadi Allah tahulah apa yang terbaik untuk kita. Berbeza-beza. Aurat wanita dengan lelaki tak sama. Kewajipan suami dan isteri tak sama. Jadi perbezaan tu dari sudut kewajipan dan tanggungjawab. Jadi itu yang ketiga, lelaki yang terikat hatinya dengan masjid. Yang keempat, orang yang mendapat naungan Allah. Wa rajulan tahabba fillah, dua orang yang saling menyayangi kerana Allah. Ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, dia saling menyayangi kerana Allah, mereka berkumpul kerana Allah dan berpisah juga kerana Allah. Kita sayang seseorang biarlah kerana Allah. Kerana apa? Kerana dia baik, dia mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia suka orang lain tu sebab dia ada kuasa. Dia suka orang lain ni sebab dia ada kedudukan, dia kaya. Dia suka orang ni sebab, yalah, orang ni popular dan semisalnya. Tapi biarlah kita suka seseorang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berpisah juga daripada seseorang kerana Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kenapa tak nak dengan dia? Kenapa tak nak geng lah dengan dia? Tak boleh lah, tak boleh geng dengan dia. Dia selalu ajak buat maksiat. Itu berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tak nak kawan dengan dia? Dia asyik ajak pergi masjid je. Itu masalah lah. Biar kita pisah dengan orang sebab dia ajak. Bukanlah kita nak boikot orang, tapi maksudnya kita jadikan teman rapat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang keempat. Yang kelima, orang yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Wa rajulun da'athu, seorang lelaki, da'athu imra'atun, seorang lelaki yang mana seorang wanita, zatu mansib wa jamalin, seorang wanita yang ada kedudukan, yang cantik, dia ajak lelaki tersebut. Maksud dia ajak buat benda tak elok lah, benda keji. Faqala, lalu lelaki tersebut, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, dan seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, fa akhfaha, dan dia menyembunyikan sedekah tersebut, hatta la ta'lama, sampai hatta la ta'lama, terbalik, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sampailah tangan yang kiri tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Saya tersilap, saya terambil teks hadis yang ada kesilapan. Sebab dalam teks hadis Sahih Muslim ni disebut hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluh, sampai tangan kanan tak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kiri. Riwayat yang sebenar ialah sampai tangan kiri tak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Nak menunjukkan orang ni dia sedekah dalam keadaan rahsia, bukan diwar-warkan. Memang ada perbahasan tentang bilakah dibenarkan kita iklan sedekah kita. Tapi pada asalnya sedekah ini biarlah dia rahsiakan. Wa rajulun zakarallaha khaliya. Wa rajulun zakarallah, seorang manusia yang mengingati Allah khalian, dalam keadaan bersendirian. Fafadat ainah, lalu menitis air mata dia. Seorang yang dia ingat Allah, ketika dia duduk seorang-seorang, dia ingat Allah, lalu menitis air mata. Jadi sebab tu, orang yang ingat Allah Subhanahu Wa Taala, yang terikat hati dengan Allah ni, dia waktu dia seorang-seorang, bukan waktu dia panggung ramai. Waktu dia solat malam seorang-seorang, bukan waktu dia jadi imam solat. Bukanlah kita disuruh untuk bersangka buruk pada orang yang jadi imam solat, tu dia menangis dan semisalnya. Tapi nak bagi tahu,
kelebihan, kita menangis takut kerana Allah, takut kepada Allah SWT ketika kita bersendirian. Sebab waktu bersendirian tu memang nampak, kita bukan nak tunjuk kat siapa. Kita malam seorang-seorang, tengah gelap, tak ada orang nampak, isteri kita tidur, anak kita tidur, keluarga kita tidur, kita seorang-seorang munajat kepada Allah SWT, kita menangis tanpa ada orang tahu. Sampai ada kisah tabi'in. Kalau kita baca generasi salafus soleh, keikhlasan mereka, mereka nak jaga amal mereka ni. Ada seorang tabi'in, saya tak ingat nama dia, yang mana dia menangis setiap malam kepada Allah, tapi bila isteri ditanya, kenapa abang menangis? Mungkin lepas dia solat malam, dia nak tidur. Tiba isteri terjaga, perasan mata suami dia menangis ke apa. Dia bagi alasan, tak ada apa-apa lah, mata masuk abuk ke apa. Dia tak nak bagi isteri dia tahu yang dia menangis kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu dia jaga keikhlasan dia. Jadi kenapa saya sebutkan hadis ni? Sebab golongan yang ketiga tadi ialah seorang yang hatinya tergantung ke masjid. Itulah orang yang menunggu solat. Jadi kita dah faham menunggu solat ni maksudnya sama ada secara fizikal dia duduk nak tunggu solat, ataupun hatinya sentiasa menanti untuk mendirikan solat. Hati dia sentiasa rasa nak pergi solat berjemaah. Jadi kita masuk bahagian yang terakhir pada hadis ini, kata Nabi SAW, fadzalikumur ribat. Diterjemahkan di sini, kesemua itu, maksudnya menyempurnakan wuduk, membanyakkan langkah ke masjid, menunggu solat, kata Nabi SAW, fadzalikumur ribat. Semua itu adalah ikatan. Ikatan, diterjemahkan ikatan-ikatan bagi diri dalam melakukan ketaatan. Nabi SAW ulang 2 kali dalam riwayat ini. Jadi ribat ini maksud dia apa? Perkataan ar-ribat diambil daripada perkataan rabtul khail, yang maksudnya ikatan kuda. Kita ikat kuda. Ribat tu maksud ikatan lah, digunakan untuk istilah kita ikat kuda. Kemudian perkataan tersebut digunakan bagi orang yang selalu menjaga perbatasan atau sempadan negara umat Islam. Jadi anggota-anggota tentera kita ke yang berjaga kat sempadan, contoh kalau terutama negara-negara yang konflik kan, selalu askar akan ditempatkan ramai dekat sempadan nak elak pihak musuh ceroboh. Jadi orang-orang macam tu dipanggil mereka sedang ribat. Mereka jaga perbatasan. Jadi itu pada asalnya penggunaan kalimah ar-ribat tersebut. Jadi kenapa disebutkan orang-orang yang menjaga wuduk, yang banyakkan langkah ke masjid, yang menunggu waktu solat, mereka itu sedang dalam keadaan ribat? Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan perkataan ribat ini pada asalnya al-habsu ala syai', menahan diri daripada sesuatu. Maksudnya dia ikat diri dia daripada buat benda lain. Maksud bila orang tu jaga sempadan, kuda kalau kena ikat dia tak boleh gerak lah. Kalau askar-askar jaga sempadan, dia tak boleh tinggalkan sempadan tu, dia kena maintain kat situ supaya pihak musuh tak boleh ceroboh. Jadi dia kata orang-orang yang buat seperti ini, ka'annahu habasa nafsahu ala hadhihi ta'ah. Dia seolah-olah orang-orang ini dia telah menahan diri dia, memenjarakan diri dia atau mengikat diri dia untuk melakukan ketaatan-ketaatan ni. Dia dah ikat diri dia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud pertama yang Imam An-Nawawi sebut dalam syarah Sahih Muslim. Maksud yang kedua disebutkan wayahtamil, boleh jadi juga annahu afdalur ribat. Boleh jadi juga maksudnya itu adalah sebaik-baik ribat, sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah riwayat tentang jihad nafs. Jadi orang yang jihad melawan hawa nafsu, kan perkataan ribat tadi pada asalnya melibatkan orang yang berjihad, jaga sempadan. Jadi boleh jadi maksud hadis ni orang yang berjihad melawan hawa nafsu dia. Sebab orang yang nak menyempurnakan wuduk ketika dalam keadaan makarih, dalam keadaan situasi dia tak suka, sukar, sejuk sangat dan semisal, dia kena lawan hawa nafsu dia. Orang yang nak membanyakkan langkah ke masjid, nak kerap ke masjid, dia kena lawan hawa nafsu dia. Orang kata buat apa pergi masjid? Kan kat rumah boleh solat. Kan orang kata apa ke? Rumahku syurgaku. Buat apa pergi masjid? Kesian isteri jaga anak seorang-seorang. Kadang-kadang benda-benda macam ni
dia terpaksa melawan hawa nafsu dia. Buat apa pergi masjid? Lepas, bukan penat nak jalan pergi masjid tu, nak batal balik ke rumah dan semisalnya. Jadi orang nak pergi masjid ni kena lawan hawa nafsu dia. Jadi dia dah ikat diri dia dengan dia nak pergi masjid juga, walaupun kadang-kadang ada tarikan jangan pergi masjid. Begitu juga orang yang menunggu waktu solat. Sebab orang yang menunggu waktu solat ni, dia dah ikat fikiran dia, minda dia dengan solat. Sentiasa menanti waktu solat. Sampai dia buat apa pun, yang pertama dia fikir solat macam mana. Dia nak pergi bercuti, solat macam mana. Solat kat mana dan semisalnya. Wallahualam, kita masuk kepada apa lagi faedah yang kita boleh dapat daripada hadis ni selain daripada kandungan yang zahir di sini. Kalau kita lihat dalam hadis ni, Nabi SAW sebut fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat. Nabi SAW ulang dua kali perkataan itu adalah ribat, itu adalah ribat. Dalam riwayat Imam Malik Al-Muwatta pula, Nabi SAW ulang 3 kali. Jadi kata Imam An-Nawawi, kenapa Nabi SAW ulang banyak kali? Pertama, untuk lil ihtimam, nak tunjuk penting benda ni. Nak tunjuk benda ni sangat penting, nak fokus. Kena fokus perkara ni. Yang kedua, nak menunjukkan betapa besarnya perkara yang disebut, betapa besarnya fadilat benda-benda yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Yang ketiga juga boleh difahami, ini merupakan metodologi Nabi SAW dalam mendidik para sahabat, ketika menyampaikan pendidikan pada para sahabat, yang mana merupakan kebiasaan atau adat Nabi SAW untuk mengulang-ulang perkataan baginda SAW agar difahami, agar mudah orang faham. Apa lagi faedah daripada hadis ini? Masih lagi dalam bab pendidikan. Iaitu antara cara Nabi SAW mendidik para sahabat berdasarkan hadis ini ialah dengan cara soal dan jawab. Kan Nabi SAW tanya, nak tak aku tunjukkan kepada kamu apa dia perkara yang boleh menghapuskan dosa kamu dan meninggikan darjat kamu? Jadi antara metod pengajian ialah dengan soal, tanya. Sebab untuk apa? Untuk menarik perhatian orang audience tersebut, untuk mereka fokus. Mesti ada benda penting ni, kenapa speaker ni pergi tanya kita soalan. Okey, kita masuk hadis yang seterusnya. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Perbuatan bersuci adalah sebahagian daripada iman. Hadis ini adalah potongan daripada hadis yang lebih panjang. Ada dalam hadis 40 dan semisalnya. Kata Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh atau sebahagian daripada keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Al-mizan, timbangan pada hari kiamat, timbang amal-amal kita. Wa subhanallah walhamdulillah. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah, tamla'ani au tamla'u, akan memenuhi ma bainas samawati wal ard, akan memenuhi antara langit dan bumi. Nak menunjukkan ucapan alhamdulillah, ucapan tahmid dan ucapan tasbih ini, ganjaran dia sangat besar, fadilatnya sangat besar, sampai digambarkan tamla'u ma bainas samawati wal ard, memenuhi antara langit dan bumi. Was-salatu nurun, solat itu cahaya. Was-sadaqatu burhanun, sedekah itu pula burhan. Burhan ini bukti. Was-sabru dhiya'un, sabar itu cahaya. Dalam hadis ni Nabi SAW gunakan dua perkataan yang membawa maksud cahaya, tapi dengan maksud yang berbeza. Dengan perkataan yang berbeza. Bila Nabi SAW nak kata solat itu cahaya, Nabi SAW sebut was-salatu nurun. Solat itu cahaya, nur. Nabi SAW guna perkataan nur untuk cahaya. Bila untuk sabar pula, Nabi SAW nak beritahu sabar itu cahaya, Nabi SAW guna perkataan was-sabru dhiya'un. Sabar itu cahaya juga, tapi Nabi SAW guna perkataan dia. Para ulama menyatakan ada beza. Nak faham beza dia,
kita lihat cahaya pada waktu malam dan siang. Cahaya waktu malam tu cahaya matahari juga. Dipantulkan kat bulan. Lepas tu bulan pantulkan kat bumi kan. Cahaya kena kat bulan, lepas tu bulan pantulkan kat bumi. Cahaya tu panas tak? Yelah kalau ada bahang-bahang sikit. Tak panas berbanding cahaya pada waktu siang. Jadi para ulama kata nur itu cahaya tapi yang tak ada bahang. Tak rasa panas. Kita rasa selesa dengan cahaya tersebut. Adapun dia, ia merujuk kepada cahaya yang panas. Kita tak selesa, rasa terseksa lah. Nak menunjukkan solat itu cahaya yang membawa keselesaan pada kita. Dia merupakan perkara yang memberi ketenangan kat kita. Adapun kesabaran tu cahaya, tapi sabar tu apa? Kita terpaksa sabar menghadapi musibah. Jadi sabar tu susah. Dia berat. Jadi sebab tu disamakan dengan cahaya yang berbahang. Yang berhaba. Yang menyebabkan kita panas, berpeluh, tak selesa. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran itu hujah kepada kamu atau hujah ke atas kamu. Maksudnya Quran ni akan jadi hujah untuk orang yang beramal dengannya. Ataupun dia juga menjadi hujah kepada orang yang tak beramal dengan isi kandungannya. Misal mudah, Quran ni akan jadi bukti untuk orang yang beramal dengan isi kandungannya. Bukti dia, okey dia dah amalkan isi kandungan Quran. Tapi untuk orang yang tak beramal dengan Al-Quran, walaupun dia tahu isi kandungan Quran tersebut, maka itu bukti kepada dia bahawa dia lakukan satu benda yang Allah larang dalam Al-Quran bukan dalam keadaan dia tak tahu. Dia tahu, dia baca Al-Quran, dia faham, tapi masih dia tak amalkan. Jadi hujah untuk menghukum dia. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu. Setiap manusia itu dia akan pada waktu pagi faba'i'un nafsu, dia menjual diri je. Famu'tikuha au mubikuha. Sama ada akan dibebaskan atau dia akan terjual lah. Jadi hamba kan disamakan dengan hamba. Bila manusia tu terjual diri dia, dibebaskan atau dia terjual macam tu. Jadi dalam bab ini kita ambil potongan awal at-tuhur syatrul iman. Kenapa bersuci itu dinamakan sebagai separuh keimanan? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, syatr ni pada asalnya maksud dia adalah separuh, nisfu. Jadi apa yang dimaksudkan bersuci ini separuh daripada keimanan? Jadi penafsiran pertama, ia bermaksud bahawa digandakan pahalanya. Sampailah pahala dia tu semisal separuh keimanan. Maksud gandaan pahala daripada kita bersuci itu sangat besar. Sampai disamakan dengan separuh keimanan kita. Yang kedua, boleh jadi juga bermaksud iman dalam hadis ini, separuh keimanan ni, iman ini merujuk kepada solat. Maksudnya perkataan lain untuk solat, nama lain untuk solat adalah iman. Apa dalil dia dalam surah Al-Baqarah ayat 143? Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim." Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan mensia-siakan keimanan kamu. Ini berkaitan peralihan kiblat. Bila beralihnya kiblat kan daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, pastilah ada sebahagian umat Islam yang tak tahu yang kiblat dah beralih. Jadi mungkin ada kerisauan di kalangan mereka, macam mana solat kita ya, yang mana lepas kiblat dah beralih kita tak tahu, kita masih lagi solat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Jadi Allah kata, Allah sama sekali tidak akan mensia-siakan keimanan kamu. Imanakum. Iman kamu dalam ayat ini merujuk kepada solat. Allah tak akan sia-siakan solat kamu. Walaupun kamu solat silap kiblat. Sebab kamu masih lagi kekal dengan kiblat ke arah Baitul Maqdis. Dan kiblat dah dipindah ke Masjidil Haram. Allah tak akan siakan.
Jadi para ulama kata iman dalam hadis ni merujuk pada macam iman dalam ayat ni, iaitu merujuk kepada solat. Jadi kenapa disebutkan separuh daripada solat? Kerana bersuci adalah syarat sah solat. Jadi dia lebih kurang maksud seperti separuh solat. Wallahu alam, kita berhenti untuk azan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung huraian kita kepada hadis At-Tuhur Syatrul Iman. Jadi dinamakan dia iman ni sebagai solat, maka bersuci itu adalah syarat sah solat macam kita dah tahu. Jadi separuh daripada solat tu, sebahagian daripada solat tu nak sah ialah kena bersuci dulu. Jadi seolah-olah dia separuh daripada solat. Penafsiran yang ketiga menyatakan pula iman itu bermaksud membenarkan dengan hati dan tunduk taat dengan anggota. Jadi iman tu ada dua, hati dan amalan anggota. Jadi menunjukkan bersuci itu mewakili amal-amal yang zahir. Amal-amal yang zahir. Jadi itulah sebahagian huraian ulama kepada maksud At-Tuhur Syatrul Iman. Kita masuk hadis yang terakhir dalam bab kita pada muka surat 51. Imam Muslim meriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ma minkum min ahadin yatawadda. Tidaklah seseorang daripada kamu berwuduk. Fayusbihul wudu'. Dia menyempurnakan, dia memperelokkan wuduknya. Thumma yaqul, kemudian dia membaca, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam riwayat ini disebut anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Bahawa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Illa futihat lahu abwabul jannah. Abwabul jannati tsamaniyah. Melainkan akan dibuka untuknya 8 pintu syurga. Yadkhulu min ayyiha sya'. Dan dia masuk daripada pintu syurga tu melalui mana-mana pintu yang dia nak. Dia boleh masuk melalui mana-mana pintu yang dia kehendaki. Jadi pertama kita nak lihat dalam bab ini, hadis ini menunjukkan bahawa disunatkan membaca doa selepas wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dia ada beberapa lafaz lah. Salah satunya lafaz macam dalam riwayat ini. Dan fadilatnya dapat masuk syurga melalui mana-mana pintu yang dikehendaki. Dekat pintu syurga ada banyak pintu. Dan banyak dalil yang menunjukkan tentang pintu-pintu syurga. Dalam sebuah hadis yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Man anfaqa zawjaini fi sabilillah. Sesiapa yang menginfakkan 2 pasang barang di jalan Allah, nudiya fil jannah. Dia akan dipanggil di syurga nanti. Ya Abdullah, hadza khair. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Faman kana min ahli salah. Sesiapa daripada kalangan orang yang mendirikan solat, du'iya min babis salah. Dia akan dipanggil daripada pintu solat. Wa man kana min ahlil jihad. Sesiapa pula daripada kalangan orang yang berjihad di jalan Allah, du'iya min babil jihad. Dia akan dipanggil daripada pintu jihad. Wa man kana min ahli sadaqah. Siapa pula orang yang rajin bersedekah, du'iya min babis sadaqah. Dia akan dipanggil daripada pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam. Sesiapa pula yang daripada kalangan orang yang suka puasa, dia selalu puasa, du'iya min babir rayyan. Dia akan dipanggil daripada pintu ar-rayyan. Lalu bila Nabi SAW sebut tentang pintu-pintu syurga ni, pintu solat, pintu sedekah, pintu jihad, dan dalam hadis yang kita baca ni, hadis bab ni, daripada pintu syurga ni, seseorang yang baca doa ni, dia boleh masuk ikut pintu mana dia nak. Dia boleh pilih. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bila dengar Nabi SAW sebut tentang pintu solat, pintu jihad dan semisalnya, dia kata, Ya Rasulullah, ma'ala man yud'a min hadhihi al-abwab min darurah. Dia kata, Ya Rasulullah, adakah memang seseorang itu akan dipanggil daripada salah satu pintu ini? Fahal yud'a ahadun min hadhihi al-abwab kulliha? Ada tak possibility, ada tak kebarangkalian ada seseorang yang akan dipanggil, diseru daripada semua pintu ni? Ada tak orang yang nanti dia dibagi pilihan, ada seruan untuk dimasuk syurga, malaikat panggil dia ke apa, daripada semua pintu malaikat panggil, masuk, masuk. Lalu kata Nabi SAW, Naam, ada. Ada orang yang akan dipanggil daripada semua pintu syurga. Wa arju an takuna minhum. Dan aku harap engkaulah daripada kalangan mereka. Nabi SAW kata dekat Abu Bakar, aku harap engkaulah daripada kalangan orang yang dipanggil daripada semua pintu syurga tersebut. Hadis ni apa fadilat dia? Hadis yang doa lepas wuduk ni sebut tentang pintu syurga kan, 8 pintu syurga, masuk melalui mana pintu yang kita nak. Imam Ibn Abdul Bar ketika menghuraikan hadis ni, Imam Muwatta Imam Malik, dia kata hadis ini menunjukkan bahawa kebiasaannya pintu kebaikan tidaklah dibuka kesemuanya untuk seorang insan. Manusia ni berbeza-beza tuan-tuan kemampuannya. Biasanya sesiapa yang dibuka untuknya satu pintu kebaikan, dia terhalang pula daripada melakukan kebaikan yang lain. Ada orang dia boleh sedekah tapi dia tak mampu qiyamul lail. Ada orang mampu qiyamul lail, dia tak mampu nak puasa.
Lalu kata Imam Ibn Abdul Bar, terbukanya semua pintu kebaikan untuk seorang manusia, ia hanya berlaku kepada sedikit atau segelintir manusia sahaja. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Imam Ibn Abdul Bar, dialah daripada kalangan orang yang sedikit tu. Sedikit je orang yang mana dia dapat peluang buat semua jenis kebaikan. Kita memang ialah masa kita terhad, kemampuan kita terhad. Jadi Allah Maha Adil. Allah bagi peluang semua orang boleh buat kebaikan melalui kemampuan masing-masing. Jadi berdasarkan hadis ini, ada satu kisah seorang ahli ibadah, nama dia Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari. Dia abid, dia seorang kaki ibadah lah, orang kata ahli ibadah, orang panggil ahli sufi lah lebih kurang. Dia telah menulis satu surat kepada Imam Malik dan menyuruh Imam Malik mengasingkan diri, beruzlah, dan membanyakkan beramal dan meninggalkan majlis ilmu. So nampak Imam Malik ni kan dia ulama hadis. Dia setiap hari sibuk dengan majlis ilmu. Jadi Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari dia tulis kat Imam Malik, stop lah, fokus diri. Maksudnya fokus untuk kuatkan kerohanian, beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Malik jawab, dia bagus satu teguran, tapi Imam Malik balas balik, betulkan persepsi dia. Kata Imam Malik, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah membahagi-bahagikan amalan sebagaimana dia membahagikan rezeki. Boleh jadi ada seseorang yang dibukakan pintunya untuk mendirikan solat, tetapi tak dibukakan untuknya pintu puasa. Ada orang lain dibukakan pintu sedekah untuk dia, tetapi tak dibukakan pula untuknya pintu puasa. Ada orang dibukakan untuknya pintu jihad, tetapi tak dibukakan untuknya pintu solat. Lalu kata Imam Malik, dia nak balas balik kat orang tadi, dia kata, menyebarkan dan mengajarkan ilmu merupakan antara amalan kebaikan yang sangat afdal. Dan kata Imam Malik, waqad raditu bima fatahallahu li fihi min zalik. Aku telah reda dengan apa yang Allah bukakan untukku. Kadang-kadang kita terfikir, alamak, orang ni dapat banyak kali pergi haji, pergi umrah. Kita nak pergi umrah sekali pun tak dapat, pergi haji sekali pun tak dapat. Perkata Imam Malik, dia kata, aku telah reda dengan Allah apa yang Allah bukakan untuk aku. Maksud Allah takdirkan Imam Malik jadi seorang ulama. Kesibukan ketaatan dia ialah dalam menyebarkan ilmu, mengajar orang ramai. Lalu kata Imam Malik, dia tak adalah marah orang tu, dia kata, tidaklah aku merasakan kita sama, akan tetapi aku berharap kita berdua berada di atas kebaikan. Lepas tu kata Imam Malik lagi, wa yajibu ala kulli wahidin minna, wajib, hendaklah setiap orang daripada kita redha dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maksudnya kita jangan bersungut, kenapa kita tak dapat macam orang lain. Ada orang dia sibuk, tak dapat nak solat fardu 5 waktu kat masjid. Ada orang dia kerja sendiri, jadi waktu solat, waktu zuhur boleh pergi masjid, waktu asar boleh pergi masjid. Orang yang kerja office hour mungkin balik, waktu maghrib pun tengah jam lagi, terpaksa solat kat Petronas dan semisalnya. Baguslah kita, hati kita tadi kita terikat dengan masjid, tapi jangan sampai tak reda dengan apa yang Allah dah putuskan untuk kita. Macam Imam Malik kata, aku reda, Allah dah takdirkan aku ni jadi ahli ulama, kesibukan aku ialah mengajar ilmu. Untuk orang yang berniaga, dia cari rezeki perniagaan, yang mana dengan cara tu dia dapat bantu orang lain, dia dapat gajikan ramai pekerja, jadi dia buka pintu rezeki untuk orang lain. Dia jadi sebab untuk orang lain juga dapat rezeki. Jadi itu adalah jalan kebaikan yang Allah dah tentukan untuk dia. Yang penting benda tu halal. Yang penting benda tu tak larikan dia daripada kewajipan yang lagi utama, tak buat dia tinggalkan solat. Maka dia kena reda dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan untuk dia. Dan yang terakhir sebelum kita solat Isyak, maka untuk doa wuduk terdapat lafaz yang lain untuk hadis ni. Terdapat lafaz yang lain, lafaz lain yang berbunyi Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dia tambahan kepada lafaz yang kita baca tadi. Cuma tambahan ni ada kritikan lah pada sebahagian ulama hadis. Ada yang kata tambahan tu sahih dan ada pula yang kata tak sahih. Ada pun doa-doa yang dibaca ketika basuh muka,
ketika basuh tangan kan tersebarlah, memang ada dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i terkemudian mutakhirin disebutkan bila basuh muka baca doa ni, basuh tangan baca doa ni. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah, doa-doa tersebut tidak ada asalnya. Kata beliau dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, ramai ulama kami iaitu ulama mazhab Syafi'i yang menyebutkannya, tetapi ia tidak disebut oleh ulama-ulama terdahulu. Maksud hanya ulama Syafi'iyah yang terkemudian sebut doa basuh muka, basuh tangan, tapi ulama yang terdahulu tak sebut. Dalam Al-Azkar Imam Nawawi kata, doa ketika membasuh anggota wuduk tidak datang satu pun daripada Nabi SAW. Kenapa saya sebut? Sebab kadang-kadang kat masjid-masjid ada ditampal, okey, doa ketika membasuh muka dan semisalnya. Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah dalam takhrij dia Al-Talkhis Habir, Al-Habir kepada Asyarhul Kabir oleh Imam Rafi'i, dia takhrijkan hadis-hadis dalam kitab fiqh Syafi'i oleh Imam Rafi'i. Dia menyatakan, dinukil Imam Nawawi kata doa ni tak ada asal, dan disebut Imam Asy-Syafi'i dan majoriti ulama tidak menyebutkan doa ini. Imam Ibn Salah, ulama hadis bermazhab Syafi'i, juga menyatakan tidak sahih hadis dalam hal ini. Kata Al-Imam Ibn Hajar, ada diriwayatkan tentang doa basuh muka, basuh tangan daripada Ali dengan jalan yang sangat lemah. Jadi perlulah kita ketahui bahawa doa-doa membasuh muka dan semisalnya itu adalah dengan riwayat yang tersangat lemah, yang tak boleh dijadikan hujah. Wallahu alam. Bab seterusnya, kelebihan solat dan memeliharanya serta ancaman keras bagi yang meninggalkannya, insya-Allah kita akan sambung pada bulan hadapan, insya-Allah. Jadi sebelum kita bersurai, ada sebarang persoalan? Ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhan